Matematik tambahan SPM pecutan kertas 1 tajuk fungsi kuadratik. Pastikan anda telah mencuba terlebih dahulu soalan dan baru boleh meneruskan tontonan video untuk membandingkan jawapan anda. Soalan boleh dimuat turun melalui pautan yang diberi di bahagian description di bawah video ini. Soalan-soalan yang dibincangkan ialah soalan SPM 2017, 18 dan 19 bagi kertas 1. Baik murid-murid, berikut adalah soalan SPM 2017. Kita highlight dulu apa perkara-perkara yang penting. Fungsi kuadratik DF ditakrifkan oleh fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah h dengan keadaan h ialah pemalar. Yang pertama, ungkapkan fx dalam sebutan x tambah m dikuasa 2 kan tambah n dengan keadaan m dan n ialah pemalar, dan b diberi nilai minimum fx ialah 8, nilai minimum bagi fx ialah 8, cari h. Gitu. Jadi apa-apa pun kita kena buat A dahulu. Kita buat A dahulu di sini. A. Fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah h. Soalan ini dia nak kita tulis dalam bentuk vertex, bentuk yang ini. Jadi, cikgu suka guna formula. Formula paksi simetri. X sama dengan negatif B per 2A. Jadi, cikgu gantikanlah negatif B per 2A. Yang pastinya kita punya fungsi itu tersusun x square x baru nombor. Jadi di sini cikgu dapat negatif 2. Jadi seterusnya cikgu masukkan negatif 2 tu nilai x tu dalam fx. Jadi negatif 2 kuasa 2 tambah 4 x tu negatif 2 tambah h. Dekat sini cikgu akan dapat negatif 4 tambah h. Gitu. Jadi dah dapat, baru cikgu masukkan dalam formula. Tapi sebelum tu cikgu nak terangkan ya, ini adalah persamaan simetri. Ini x ini sebenarnya adalah persamaan simetri. Simetri. Yang fx ni pula, yang ini pula hasilnya kita panggil nilai minimum ataupun nilai maksimum. Macam tu. Seterusnya. Macam mana kita nak masukkan dalam persamaan? Jadi x ni kuasa 2. Siapa yang dalam bracket? X. Tapi kat sini x kita negatif 2, bila masuk dalam bracket dia akan jadi positif 2. Sebenarnya n ni adalah nilai minimum atau maksimum. Jadi kita dapat negatif h tambah k. Negatif 4 tambah h. Jadi cikgu masukkan sini. Negatif 4 tambah h. Jadi cikgu berjaya tuliskan dalam bentuk yang diminta. Jadi kesimpulannya, kita refresh balik. Kesimpulannya di sini, ini mewakilkan paksi simetri. Persamaan paksi simetri. Semua ini mewakilkan nilai min atau maksimum. Seterusnya kita pergi ke B. Kita pergi ke soalan B. Soalan B nak nilai minimum. Diberi nilai minimum adalah 8. Cari H. Murid-murid, bukan ke nilai minimum yang cikgu cakap tadi, ini mewakili nilai minimum. Soalan cakap, nilai minimum adalah negatif 8. Jadi cikgu buat macam ni lah. Nilai minimum sama dengan 8. Jadi cikgu buatlah. Negatif 4 tambah H sama dengan 8. Jadi cikgu dapat H sama dengan 12. Yeay, senang sahaja. Jadi kat sini dah betul.
Sini dah betul. Good. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita masih dalam SPM 2017. Okey, masih dalam SPM 2017. Kita tengok dulu, highlight dulu apa yang penting. Okey, cari julat nilai X dengan keadaan fungsi kuadratik fx sama dengan 6 tambah 5x tolak x square ialah negatif. Okey, ialah negatif. Apa tu sebenarnya? Okey, macam mana kita nak tahu sesuatu nombor tu negatif? Sesuatu nombor tu boleh negatif, sesuatu nombor itu negatif kalau nilai dia lebih kecil daripada kosong. Okey. Jadi dikata fungsi ini ialah negatif, jadi maksudnya fx lebih kecil daripada kosong. Macam tu. Jadi kita masukkanlah balik persamaannya, 6 tambah 5x tolak x square lebih kecil daripada kosong. Kalau cikgu susun dulu ikut A, B dan C. Okey, kalau cikgu suka kita punya A sentiasa positif, jadi kita positifkan dia. So, semua tanda berubah secara bertentangan. Sini pun lebih besar daripada kosong. Okey, disebabkan julat, jadi apa-apa pun kita faktor dahulu. Okey, kita dapat, sebelum time faktor tu murid-murid akan dapat macam ni. X sama dengan negatif 1, 6. Ini bukan jawapan lagi Okey, sebab julat mesti ada tanda ketaksamaan. Okey, jadi X tambah 1, X tolak 6. Okey, dekat mana kita nak tulis nilai X ni? Kita buatlah graf, senyum. Okey, sebab apa senyum? A kita positif. Ini ada X kan? Jadi X kita sini negatif 1, sini 6. Okey, jadi kita tengok tanda. Okey, tanda. Tanda lebih besar lah. Kalau tanda lebih besar, kita nak lorek mana? Kalau tanda lebih besar, kita lorek atas. Okey, jadi bila ada dua nilai lorekan, ada dua tempat lorek, bermaksud kita ada dua jawapan. Ada dua nilai. Okey, macam mana kalau kita keliru nak buat? Cikgu buat dulu X negatif 1, X 6. X ni bukan ke berada di sebelah kiri negatif 1, pandanglah kiri. X ni berada di sebelah kanan 6, pandanglah kanan. Gitu. Senang kan? Jadi kita dapatlah jawapan. Good. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita dah masuk dah soalan SPM 2018. Okey, soalan SPM 2018. Kita highlight dulu. Okey, rajah 8 menunjukkan graf Y dalam bentuk vertex dengan keadaan APQ adalah pemalar. Okey, garis lurus Y sama dengan 8 ialah tangent kepada lengkung H sama pada titik H. Ingat lengkung, tangent. Apa itu tangent? Okey, apa itu tangent? Tangent adalah satu garis lurus yang menyentuh satu titik pada curve. Ni satu garis lurus je. Satu titik pada curve kat sini. Jadi ini adalah persamaan Y sama dengan negatif 8. Okey, automatik dekat sini adalah negatif 8. Gitu. Okey, kita pergi tengok soalan A. Nyatakan koordinat H. Soalan B, cari nilai A. Okey, macam mana nak cari H ni? H ni sebenarnya murid-murid, H ni adalah persamaan simetri lalu kat dia. Okey, macam tu. Jadi kita nak cari apakah yang berada, huruf yang berada di tengah-tengah ni. Ada banyak cara. Cikgu bagi cara budak darjah 1. Darjah 1. Okey, kat sini negatif 1. Sini 7. Jadi mana nak tahu tengah-tengah? Negatif 1. 1. Negatif 1, kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau tengah-tengah mesti bahagi 2 kan? Ni ada 4 nombor. Siapa tengah-tengah? Okey, tengah-tengah adalah 3. Berarti sini adalah 3. Jadi kita dapatlah koordinat H kat sini 3. Y dia sini negatif 8. Kan? Okey, jadi kita bolehlah tulis jawapan untuk A, di mana H kita adalah 3 negatif 8. Yeay. Okey, B pula. Okey, B. Macam mana nak cari nilai A? Jadi cikgu masukkan titik minimum ni dalam persamaan yang diberi. Y sama dengan A, X tolak P,
kuasa 2 tambah Q. Jadi macam mana nak masukkan? Cikgu masukkan dulu Y sama dengan A. X kita bila 3, bila masuk dalam ni akan jadi negatif 3 lah. Okey, ini pula nilai Y kita adalah nilai minimum sebenarnya, negatif 8 kat sini. Okey, lepas tu cikgu akan pilih koordinat. Kalau cikgu pilih koordinat yang bersilang dengan curve. Okey, kalau cikgu suka pilih koordinat yang bersilang dengan curve tapi ada persilangan pada X atau Y. Cikgu suka ambil mana? Cikgu nak ambil sini lah, 7. Okey, 7 ni koordinat dia adalah besar. 7 ini koordinat dia adalah 7, 0. Jadi cikgu gantikan bila 7, 0. Okey, jadi cikgu masukkan dalam persamaan Y adalah 0, A, X adalah 7, tolak 3 kuasa 2 tolak 8. Jadi kat sini cikgu akan dapat 0 sama dengan 4 tolak 3, 7 tolak 3 akan dapat 4, 4 kuasa 2, 16, 16A tolak 8. Jadi 8 sama dengan 16A. Jadi A sama dengan 8 per 16, kita akan dapat 1 per 2. Senang sangat. Jadi kita dapat betul di sini, betul di sini. Good. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, masih SPM 2018. Okey, ni kita baca betul-betul. Macam complicated dia, panjang je ayat dia kan. Okey, jadi kita tengok je. Firdaus mempunyai sekeping papan lapis berbentuk segi 4 tepat yang berukuran 3x meter panjang dan 2x meter lebar. Dia memotong sebahagian daripada papan lapis itu kepada bentuk segi 4 sama yang bersisi x meter. Okey, untuk membuat permukaan meja, cari julat nilai x jika luas papan lapis yang tinggal, luas papan lapis yang tinggal adalah sekurang-kurangnya x kuasa 2 tambah 4. Okey, jadi sebelum tu kalau cikgu kalau tak ada gambar rajah, cikgu suka lukis dulu. Okey, dia kata apa ni? Dia kata segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat macam ni lah. Okey, ada 3x, confirm kat sini ya. Yang panjang sikit 2x. Okey, lepas itu dia memotong sebahagian daripada papan tu bentuk segi 4 sama. Okey, saya buatlah kat sini. Oh, nak potong segi 4 sama. Ini sama. Okey, dengan sisinya X. Okey, jadi cikgu nak potong. Cikgu nak potong bahagian hijau ni. Sebab nak buat atas meja tu kan. Lapik meja. Untuk membuat pembukaan meja. Okey, jadi sekarang dia kata luas papan lapis yang tinggal. Okey, luas yang tinggal tu adalah yang cikgu kacau dengan merah ni. Luas yang tinggal yang warna merah ni. Okey, luas yang tinggal tu mesti sekurang-kurangnya, luas yang tinggal sekurang-kurangnya, jangan lupa sekurang-kurangnya bentuk dia macam ni, lebih besar sama dengan sekurang-kurangnya adalah x square tambah 4. Jadi begini. Jadi luas yang tinggal adalah luas yang besar, betul? Okey, luas yang besar adalah 3x darab 2x. Luas yang besar tolak luas yang kecil yang hijau tu. X darab x. Okey, macam ni. Dekat sini mungkin dah dapat markah dah. Okey, jadi kita kembangkan dengan berhati-hati. 6x square tolak x square. Okey, macam ni. Jadi kita boleh jadikan general form, bawa semua ke kiri lah. Okey, kat sini kita akan dapat 6x square tolak x square tolak x square tolak 4. Kita akan dapat 4x square tolak 4. Okey, kita boleh kecilkan bahagi 4. Jadi tinggallah begini. Ingat, ini special factor. Okey, bila kamu masukkan A1, B0, C1, kamu akan dapat X kamu. Jangan lupa, bila ada tanda inequalities, X kita terus pindah dekat graf. Okey, X kita akan dapat negatif 1, 1 bila masuk dalam kalkulator kan. Jadi X tolak 1, X tambah 1. Okey, gitu. Jadi so sekarang macam mana kita nak buat? Okey, seperti biasa. Okey,
Kita tengok tanda inequalities. Allah, kejap ya. Cikgu boleh. Cikgu tulis balik. Okey, kita refer balik kepada tanda inequality macam ni. Oi, lebih besar. Kalau lebih besar, lorek atas ke lorek bawah? Lorek bawah ke lorek atas? Lorek atas. Jadi kita lorek atas ini. Jadi ingat, kalau ada dua tempat lorek, kita ada dua jawapan. Okey, maksudnya satu X dekat sini, satu X dekat sini, ada dua X. Okey, ada dua X. Jadi, macam mana kita nak buat? Kalau cikgu letak dulu X negatif 1. X1. X mesti sebelah kiri. Okey, X berada di sebelah kiri, negatif 1, pandang kiri. Okey, X berada di sebelah kanan, negatif 1, pandang kanan. Jadi inilah jawapan kita. Tetapi, tengok dulu. Okey, dia kata cari julat nilai X. Okey, X ni kan panjang. Panjang mana boleh negatif. Jadi ini kita reject. Ini ditolak. Okey, oleh itu X lebih besar 1, kena nyatakan. Okey, jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Wow, kita dah masuk dalam soalan SPM 2019. Okey, kita tengok apa yang dia nak. Kita highlight dulu. Okey, diberi bahawa lengkung yang diberi, persamaan lengkung yang saya tunjuk ni, dengan keadaan P ialah pemalar bersilang. Okey, bersilang dengan garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5 pada 2 titik. Okey, maksudnya graf ni kuasa 2. Bila kuasa 2 bermaksud kuadratik senyum atau masam. Okey, jadi maksudnya graf curve ni bersilang dengan garis lurus ni pada 2 titik. Kalau bersilang bermaksud dia ada 2 punca yang berbeza. Bermaksud B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Okey, punca berbeza. Jadi kita kena ada B, A dan C. Tapi masalahnya kat sini ada 2 persamaan. Macam mana? Okey, bila silang. Okey, bila silang dia simultaneous, silang ataupun serentak. Okey, jom kita buat persamaan serentak. Persamaan pertama kita adalah P tolak 2 ni. Okey, ini persamaan pertama. Persamaan kedua kita yang garis lurus tadi. Okey. Jadi di sini kita bolehlah buat 1 masuk dalam 2 boleh, 2 masuk dalam 1 boleh. Cikgu buatlah 1 dalam 2. Jadi P tolak 2 kuasa 2 tolak X tambah 7. Okey, begini. Kita jadikan general form. Okey, jadikan general form. Cikgu pindahkan P tolak 2 kuasa 2. Kita akan dapat negatif 4X tambah 2. Okey, jadi di sini kita akan dapat A, P tolak 2, B negatif 4 dan C adalah 2. Jadi, okey, kita masukkan dalam persamaan kita tadi B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Jadi hati-hati, kita gantikan nilai B kuasa 2 adalah negatif 4 kuasa 2 tolak 4 A. C kita adalah 2. Tak ada kuasa 2. Cikgu ni mengarut ya, ada 2 pula kat sini. Okey. Okey, kuasa 2 lebih besar daripada kosong. Okey, kat sini hati-hati ya, negatif 4 kuasa 2 bukan negatif 16. Masuk betul-betul dalam kalkulator. Positif 16. Negatif 8P tambah 16 lebih besar daripada kosong. Jadi negatif 8P. 16 tambah 16, 32. Bawa pergi kiri, negatif 32. Okey, jangan lupa cikgu banyak kali terangkan kat sini. Bila kita nak pecahkan huruf dan nombor yang bernegatif, bawa pergi kanan akan jadi bahagi kan. Okey, apa yang berubah? Tanda berubah. Tanda yang berubah. Sorry, kat sini cikgu terletak pula. Okey, tanda berubah. Okey, tanda berubah jadi P. Okey, negatif 32 bahagi negatif 8. Jadi cikgu akan dapat P lebih kecil daripada 4.
Yeay, selesai. Good. Jom kita tengok ada lagi tak soalan. Oh, ada lagi soalan 2019. Okey. Okey, soalan yang terakhir rasanya untuk fungsi kuadratik. Ya ke soalan terakhir? Oh, bukan. Ada lagi lepas ni. Oh, 2019 ada 3 soalan. Okey, kita tengok seterusnya. Cikgu highlight dulu. Okey, diberi persamaan ni. Ini persamaan graf. Menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik ialah yang ini. Dengan keadaan P, Q, R, N dan U adalah pemalar. State the value of N. Okey, nyatakan nilai N. Okey, nyatakan nilai N. Okey, murid-murid, kita sedia maklum. Ini sebenarnya graf kuadratik. Kalau graf kuadratik bermaksud kuasa 2. Sebenarnya graf ni adalah Fx sama dengan Px kuasa 2 tambah Qx tambah R sebenarnya. Tetapi maklumat yang dibagi X ke bawah. Kalau X ke bawah, cikgu pindahkan saja X negatif 2 tambah Qx tambah R. Okey, bermaksud, okey soalan A teruslah. Bermaksud, tengok N je sini. Kesimpulannya N sama dengan negatif 2. Yeay, berjaya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, diberi okey, Fx sama dengan kosong. Okey, product of root. Okey, dia kata hasil darab punca ialah R. Okey, maklumat dia. Okey. Sekejap Hasil darab punca adalah R. Cari nilai P dan Q. Okey, gitu. Simple sahaja sebenarnya, nampak macam complicated. Hasil darab punca adalah R. Hasil darab punca ataupun PO adalah R. Okey, jadi kat sini mesti melibatkan SO dan PO. Okey, dia bagi Fx sama dengan kosong kan. Jadi cikgu gantikan nilai tadi. Okey, di mana Px square tambah Qx tambah R sama dengan kosong. Ni cikgu salin balik yang sini Okey, jadi seterusnya okey, kita keluarkan SOPO. Okey, SOPO. Kita tahu sebelum ni root ataupun punca dia dah bagi negatif mu dengan mu. Okey, jadi so hasil tambah punca. Hasil tambah punca adalah negatif mu u lah. Okey, negatif u tambah u, cikgu dapat kosong. Okey, so ini untuk root untuk root dulu. Okey, PO pula hasil darab punca negatif u darab u, cikgu dapat negatif u kuasa 2. Okey, jadi cikgu banding dengan persamaan pula. Okey, untuk equation. Okey, untuk equation so adalah negatif q per p. Negatif segi per a PO pula adalah R per P. Jadi macam biasalah bila ada so PO ni, kebiasaannya kita kena bandingkanlah mereka. Kita bandingkan Okey, cikgu tulis balik apalah cikgu ni. Okey, sini so. Okey, cikgu bandingkan so dengan so. Okey. Lepas tu cikgu bandingkan lagi satu, cikgu bandingkan PO dengan PO. Okey, sekarang cikgu nak bandingkan apa dulu? Okey, cikgu nak bandingkan PO lah dulu. Okey, cikgu nak bandingkan PO. Okey, PO. Okey, PO dia dah bagi tahu PO adalah R. Oh, maksudnya PO adalah R. RP. Jadi P darab atas PR sama dengan R. P sama dengan R per R. Jadi P sama dengan 1. Dah dapat. Ya Allah, senang sangat. Okey. So, seterusnya cikgu bandingkan pula SO. Okey, SO dengan SO. Okey. Ini cikgu bandingkan PO tadi Ini PO. Ini SO. Okey, SO dengan SO pula negatif Q per P sama dengan kosong. P darab kosong adalah kosong. Jadi, kosong sama dengan negatif Q. Okey, kosong sama dengan Q. Macam tu.
Bererti kesimpulannya Q sama dengan kosong. Gitu. Jadi berjayalah kita dapat menjawab soalan. Okay, good. Kita tengok soalan terakhir untuk SPM 2019. Ui, banyak soalan 2019 ya. Kita tak tahu 2020 macam mana. Okey, kita highlight dulu. Okey, graf bagi fungsi kuadratik fx, tengok 3 kat luar, dalam braket besar, 2x, 2h tolak x, tolak x tolak 1 kuasa 2, dengan keadaan h mempunyai titik maksimum. Okey, titik maksimum. Jadi, nyatakan nilai h. Okey, lepas tu nyatakan punca bagi fx. Nyatakan jenis punca bagi fx dan justifikasikan jawapan anda. Apa ni? Okey. Jadi sebelum tu kita tengok dulu persamaan yang diberi. Okey, persamaan diberi tak kembang lagi. Darab sini, darab bracket. Kita akan dapat sebenarnya fx sama dengan 6h tolak 3x tolak 1 kuasa 2. Cikgu suka bracket tu kat depan macam ni. A dekat depan. Gitu. Okey. Jadi murid-murid, ini adalah persamaan vertex. Okey, yang cikgu highlightkan ni. Ini adalah persamaan vertex. Okey, daripada persamaan vertex, kita boleh keluarkan maximum point. Okey, maximum point dia begini. Cikgu tulis ke bawah. Oi, silap. Okey, maximum point dia adalah 1 6h. Negatif masuk dalam jadi positif, 6h bawa pergi sini. Okey, gitu ya. Jadi di sini A, nilai h adalah, dia dah bagi dah 1h tolak 10 maximum point. Jadi dekat sini cikgu dapat h 6h. Apa lagi? Kita bandingkanlah. Kita bandingkan apa? Kita bandingkanlah y dia. Sebab sama kan? Jadi kita bandingkan dia, kita akan dapat h tolak 10 sama dengan 6h. Jadi negatif 5h sama dengan 10. H sama dengan negatif 2. Jadi dengan jayanya. Good. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Okey, sekiranya fx sama kosong, kita nak tahu apakah jenis punca dia. Okey, nak tahu jenis punca dia. Okey, cikgu buat dulu. Fx ni sebenarnya adalah dia kata sama dengan kosong kan. Jadi cikgu gantikan dulu negatif 3, h tolak 1 kuasa 2, h negatif 2, negatif 2 darab 6 jadi negatif 12. Okey, macam ni. Jadi cikgu kembangkan dulu. Okey, x kuasa 2 tolak 2x tambah 1 tolak 12 sama dengan kosong. Jadi kat sini cikgu akan dapat negatif 3x square tambah 6x tolak 3 tolak 12 sama dengan kosong. Okey, lepas tu cikgu ringkaskan negatif 3x square tambah 6x tolak 15. Okey, apa benda sebenarnya cikgu nak tunjuk ni kan? Okey, sebab apa? Kita nak tahu sama ada fungsi ini, apa jenis punca untuk fungsi ini. Macam tu. Jadi tengok ini general form, cikgu positifkan dia dulu. 3x square tolak 6x tambah 15. Oi, cikgu boleh kecilkan lah, bahagi 3 jadi x square tolak 2x 15. Okey, tambah 5 ke? Okey, betul. Bahagi 3, 3, 5. Okey. Okey. Okey, jadi macam mana kita nak tahu jenis punca? Okey, jenis punca, formula dia adalah begini. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey, sebab itulah kita kena buat general form nak cari A, B dan C. Jadi bukan sama dengan kosong. Okey, formula dia adalah B kuasa 2 tolak 4AC. Okey, jadi cikgu pun masukkanlah persamaan tu. B apa? Negatif 2 kuasa 2 tolak 4AC. Okey, jadi bila kira-kira cikgu dapat negatif 16. Okey, negatif 16 ini sebenarnya lebih kecil daripada kosong. Kalau lebih kecil daripada kosong, ia adalah
Jenis puncanya adalah tiada punca. Okey, tiada punca. Okey. Jadi jangan lupa okey, ni nota kita. Kita ada berapa jenis? Kita ada lebih kecil, lebih besar sama dengan. Kalau lebih kecil daripada kosong, tiada punca. Tiada punca. Okey, lebih besar berbeza. Punca berbeza. Ini adalah sama. Okey, itu sahaja rasanya soalan kita. Okey, sekian, terima kasih. Good luck for your SPM darling. Okey, semoga dapat membantu. Jumpa cikgu di video yang seterusnya. Bye bye.